Antara objektif kajian yang kumpulan kami pilih ialah: yang pertama, mengenal pasti konsep poligami yang dianjurkan dalam Islam. Objektif ini bertujuan untuk menjelaskan konsep poligami yang sebenar dalam Islam yang wajib diketahui oleh setiap pasangan yang berpoligami. Hal ini supaya pasangan tersebut betul-betul memahami konsepnya serta mengamalkan perkara-perkara tersebut dalam kehidupan seharian bersama isteri-isterinya. Bukan itu sahaja, objektif ini juga mengharapkan pasangan yang berpoligami mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Islam agar isteri-isteri tidak berasa iri hati terhadap satu sama lain. Objektif yang kedua ialah mengkaji persepsi masyarakat terhadap pengamalan poligami. Objektif ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pengamalan poligami pada masa kini, sama ada ia relevan ataupun tidak. Objektif yang ketiga ialah mengkaji kesan dan impak poligami yang tidak menurut panduan Islam. Kami memilih objektif ini kerana untuk menjelaskan tentang kesan buruk sekiranya melakukan poligami yang tidak menurut panduan Islam. Bukan itu sahaja, objektif ini juga ingin memberi peringatan dan pengajaran kepada masyarakat akan kepentingan mematuhi syarat-syarat poligami dalam rumah tangga. Jika diambil ringan, maka boleh menyebabkan pelbagai isu yang tidak diingini timbul dalam sebuah keluarga. Objektif ini juga bertujuan menerapkan nilai tanggungjawab sebagai seorang suami yang berpoligami dalam menguruskan rumah tangganya agar berada dalam keadaan yang harmoni. Pada zaman moden kini, terdapat ramai masyarakat telah pun berkahwin serta membina rumah tangga masing-masing agar dapat melahirkan zuriat keturunan dan keluarga yang bahagia. Namun terdapat segelintir masyarakat yang melakukan poligami dalam rumah tangga mereka. Hal ini dikatakan sedemikian kerana pihak suami merasakan dirinya mampu berlaku adil dengan isteri-isterinya dalam rumah tangga mereka. Oleh yang demikian, masyarakat yang melakukan poligami ini harus memahami konsepnya agar dapat mengelakkan daripada berlakunya pergaduhan atau sebagainya. Bukan itu sahaja, isu penceraian juga boleh berlaku sekiranya hak suami tidak dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan baik. Selain itu, poligami yang menggunakan unsur-unsur penipuan berkemungkinan tidak akan menjadi sah kerana tidak mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang Islam. Hal ini perlu dititik beratkan kerana kejujuran dalam berpoligami amat penting. Jika tidak jujur dan merahsiakan perkara ini daripada isteri yang pertama, ia boleh membawa kepada perselisihan faham kerana tidak mendapat persetujuan oleh isteri yang pertama. Maka kebahagiaan dalam rumah tangga juga tidak akan wujud. Oleh itu, setiap pasangan yang ingin melakukan poligami perlulah mengambil cakna supaya perkara yang tidak diingini berlaku dapat dielakkan agar keharmonian keluarga dapat dikekalkan. Hukum asal bagi poligami iaitu harus, di mana si suami mampu berlaku adil di kalangan isteri. Yang kedua, haram, sekiranya si suami tidak boleh berlaku adil di kalangan isteri berat sebelah. Yang ketiga iaitu makruh, sekiranya suami menduga kemungkinan untuk tidak berlaku adil itu adalah lebih besar. Syarat keharusan berpoligami: yang pertama, melakukan keadilan di kalangan isteri. Yang kedua iaitu tidak melakukan kezaliman kepada isteri. Yang ketiga, berkemampuan untuk berpoligami, iaitu mampu daripada segi keuangan dan juga jasmani. Yang keempat, mampu menunaikan kewajipan dalam perkahwinan. Terdapat beberapa syarat-syarat poligami yang harus diakur oleh pihak suami. Yang pertama, jumlah maksimum yang dibolehkan. Setiap suami hanya boleh mempunyai 4 isteri yang sah sahaja pada satu masa sesuai dengan ketetapan para ulama. Yang kedua, berlaku adil terhadap isteri. Pihak suami mestilah memberi kadar nafkah yang sama serta layanan yang sama terhadap setiap isterinya. Yang ketiga, berkemampuan untuk memberi nafkah. Pihak suami hendaklah mampu menanggung kos sara hidup setiap isterinya dan dirinya sendiri. Terdapat beberapa hikmah dalam berpoligami.
Yang pertama, mengangkat martabat kaum wanita, dan yang kedua, melindungi kaum lelaki daripada melakukan perbuatan keji. Hal ini kerana pihak lelaki dapat mengelakkan diri mereka daripada melakukan perbuatan keji seperti zina dengan melakukan amalan poligami. Yang ketiga, menyelamatkan pertambahan bilangan kaum wanita. Pada zaman ini, jelas berbeza bilangan kaum wanita berbanding kaum lelaki, di mana wanita lebih banyak berbanding lelaki. Oleh itu, wanita dapat merasakan hidup berumah tangga dengan adanya amalan poligami. Dan yang keempat ialah menyelamatkan lelaki daripada bertukar ganti wanita secara bebas. Secara kesimpulannya, kita sebagai umat Islam yang prihatin hendaklah tidak mudah memandang enteng terhadap poligami kerana ia kelihatan mudah tetapi besar tanggungjawab yang perlu dipikul oleh seorang suami. Masyarakat juga tidak boleh memperlekehkan poligami kerana akan menyebabkan keharmonian masyarakat dan keluarga tersebut kucar-kacir. Justru itu, kajian ini tertumpu untuk mengupas beberapa objektif, iaitu mengkaji poligami yang berasaskan Islam. Hal ini kerana masyarakat di abad serba moden ini berpoligami hanyalah kerana nafsu, bukan berniat untuk menyelamatkan wanita. Oleh itu, poligami sangat baik untuk mengekalkan keharmonian dalam satu keluarga jika menurut syariat Islam yang indah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang tidak baik itu datang daripada hamba Allah yang lemah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.